Tetapi setelah diberitahu lalu diengkarkan lagi, maka rosak akidahnya. Yang memberi makan, yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Bila orang cakap gini, kita kena tegur dulu. Cakapan ini haram. Nah, kita tegur dulu. Tak boleh kata gitu, Allah yang beri rezeki. Tak. Kajak. Barulah jadi kafir. Sekali dok, kerana ni dia benda yang tidak dipahami oleh orang ramai. Benda yang jelas, mudah oleh orang ramai, baru jadi kafir dengan sekali kata. Contohnya, Nabi Muhammad bukan Nabi, pelawak je. Maka sekali kata, jadi kafir selalu. Kerana orang ngisap dadah pun tahu, Muhammad Rasulullah. Nah, ada pun dalam bab rezeki ni, ramai orang tak faham. Jadi kena terang dulu. Dr. Mahathir pernah kata malaikat pun ada buat salah. Boleh batalkan akidah tak cakap begitu? Jawabnya, tidak lagi batal. Tetapi setelah diterangkan sekali lagi, lalu engkar, maka bakal rosak akidah. Kerana ayat-ayat dalam Quran, ada ayat al-ma'lum minad-din bidururah, dan ada sebaliknya. Begitulah dengan hukum. Ada orang yang memang baik, orang soleh dan sebagainya, tetapi dia tidak hadir pada majlis-majlis ilmu, dia pun tak faham. Dia ingat ke malaikat ni macam kita, kadang-kadang buat salah. Dan kan Allah sudah jelaskan, malaikat tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah SWT. Mereka akan buat segala yang Allah suruh. Wa yaf'alu nama yu'marun. Dan dia akan buat apa saja yang Tuhan suruh. Kita pula akan buat, malaikat pun buat dosa juga. Maka kalau orang terang tak boleh kata gitu, kita pergi lawan juga, baru murtad. Na'udzubillah. Soalan seterusnya. Tiga orang anak A, B, C yang kematian ayah. Si ayah tinggalkan 30,000. Kemudian si anak A pula mati. Si A ini ada anak. Adakah harta 30,000 itu boleh dibagikan kepada anaknya? Ya, boleh. Dengar molek. Ayah mati, anak 3 orang, tapi tak bagi lagi. Faham tak? Patut 3 orang dapat, tapi tak bagi lagi. Tiba-tiba tak bagi, mati pula seorang anak. Maka bagian dia ada dalam harta tadi. Bagian dia dapat kepada waris dia. Baik. Saya seorang peminat music rock metal. Apakah orang seperti saya ini, adakah panduannya agar saya tidak jatuh akidah? Kerana yang saya tahu, muzik metal itu berbahaya. Music metal ni, dia kerah lah. Bukan lagu dia bunyi metal gitu. Nampak? Metal ni maknanya logam kerah. Jadi muzik dia kerah. Kebanyakan lagu-lagu metal ni, dia lirik dia tu salah di sisi agama. Kalau rock boleh tahan lagi. Pasal rock ni sebenarnya bukan heavy metal. Rock ni mana dia agak cepat. Rentak yang agak cepat. Maka genre dia dipanggil rock. Kebanyakan lagu-lagu dia masih lagi berkisar benda-benda biasa. Tapi kalau kata heavy metal, berat sikit. Tapi kalau thrash metal, tu sangat berat. Biasanya banyak thrash metal, underground thrash metal ni, lirik dia tu, lirik-lirik mengarut. Kebanyakan. Kalau kita cek, kita pergi dekat Google boleh translate. Nampak? Memuja arak, memuja syaitan, menghina agama dan sebagainya. Banyak dalam lirik lagu-lagu heavy metal, thrash metal, underground metal dan seumpamanya. Kalau lagu-lagu rock tu macam Scorpion tu, lagu rock tu kurang ada benda-benda ngarut. Banyak benda cinta je. Cerita tu, habis 2 album. Faham tak? Kalau trash, dia tak main cerita-cerita gitu. Lirik dia, komang dia kira tak trash lah. Headbanger. Dan aku cinta kamu, dan tak main gitu. Tu Martino tu. Faham? Jadi kedang. Mana? Tolak agama, suruh mabuk, ajak isyak heroin. Tu lagu-lagu trash, lagu-lagu metal. Jadi berhati-hati. Sebaik-baiknya kena kurang. Apa hukum gantung gambar dalam rumah? Tengok, kalau kita gambar orang hidup sebagai perhiasan, hukumnya haram. Nak gantung gambar, gantunglah gambar-gambar yang tidak bernyawa. Dibenarkan syarak. Gambar orang minat air terjun, gambar air terjun. Mau lah rumah. Orang minat gambar patah, gambar patah.
Minat gambar benda. Gunung. Comel tak? Comel tu. Orang ni minat motosikal penuh dengan gambar blok, gambar skru, gambar ring, gambar spoket. Tak ada masalah. Hak orang larang tu sikit sangat gambar bernyawa. Hak tidak dilarang sangat banyak. Betul tak? Memang minat gambar benda. Cacing. Aku dah duduk dalam belakangmu kat. Ingat Haji Zul seorang dua orang ke tu. Jadi begitulah, boleh kita buat tak? Gambar bunga lawa-lawa banyak kan jual? Boleh tak bola rumah? Comel tak? Loh orang tak larang. Hak di pertikai tu kita nak buat agak. Jadi gambar-gambar hiasan jangan jadikan gambar bernyawa. Gambar comel-comel kita nikah, kita sanding, kita kembun natu semua bobo dalam album. Tahu tak? Kan comel tu. Dia ada ni orang buat. Kan ada orang pukul gambar nikah dia ada album. Custom album. Bola tu tak salah. Yang apa separuh tu? Hak tu jumhur ulama, gambar penuh seorang siap dengan bayang tu ijma' ulama. Dia hukum patung lah pula. Jadi sebaik-baiknya sipanglah gambar. Gambar ulama kil kata boleh. Jumhur kata tak boleh juga. Nampak? Ada sebut dalam kitab Rawa'iul Bayan yang mengarang kitab ini Syekh Ali As-Sabuni. Faham? Dalam bab gambar, bab taswir. Apakah orang lelaki pakai seluar hingga menampakkan bentuk kemaluannya? Jawabnya tidak haram kalau dilihat oleh isterinya sendiri. Jadi kalau ketak dengan molek, lelaki ketak makruh. Tapi nampak bentuk kemaluan haram. Ini sudah menjatuhkan maruah. Faham tak? Jadi ketak makruh. Perempuan ketak haram. Sebab tubuh dia tu menggiurkan lelaki. Lelaki pakai kat paha ni ketak makruh. Tapi punggung lepas tu bit ruti belakang. Nampak ke depan nampak tu Angry Bird. Haram berat nanang. Faham tak? Jangan pakai luar tu. Boleh tak kita derma piti carik hak dicoteng-coteng kepada masjid? Bukan tak boleh. Benda tu boleh laku kena pergi tukar dekat bank negara. Faham tak? Setengah-setengah bank tak terima. Jadi menyusahkan pula orang sejik. Kita ni nak menyenangkan orang dengan bersedekah. Jadi biarlah orang tu senang hati. Boleh siapa ke piti, orang boleh belanja selalu. Ni tengok cari coteng pula yang buat misai tela Gambar agung. Kena pergi tukar di bank negara. Bawa seriari kolpong, bawa seriari tukar. Gitu je kita nak derma seluar kau orang. Biarlah hak ada zip apa semua. Niat derma kau orang, zip tak ada, kawan tu susah pula. Dah lah dia orang miskin, pergi pula bandar. Habis pula 3 riyal naik bebek sapu. Upah masuk zip pula 6 riyal. Habis saja BT. Biarlah kau boleh pakai selalu. Baik. Amba ada sipang duit hasil dulu daripada jual dadah. Guanya cara nak hapuskan duit itu. Duit-duit haram yang tidak wajib dikembalikan kepada pemilik, maka boleh didermakan untuk maslahat orang ramai. Sekarang ni umat di Syria sangat merana. Bukan kata rumah hancur, satu bandar raya jadi debu. Jadi kita kena banyak menderma ke Syria. Duit yang haram ni dua. Satu, duit yang wajib beli balik ke orang. Contohnya dia curi duit kawan tu RM1,000, tapi lepas ni dia menyesal dah, maka kena pulang balik. Tak? Hak tu wajib kena pulang balik. Ada selagi duit haram yang tidak hak orang, tapi cara didapatnya cara haram. Contoh, dulu dia kerja tempat yang haram. Kerja benda? Kerja di bar, tukang tuang arak orang. Boleh gajinya haram. Gaji gitu tak payah pulang balik. Duit tu kepada tokai bar, boleh didermakan untuk maslahat orang ramai.
Hamba hutang dengan seorang pemain motor. Lepas tu nak pergi bayar, kedai dia tutup lah ni. Nak cari di mana tak jumpa dia. Yang peliknya sampai orang tu tutup kedai baru nak pergi bayar. Kawan tu dah beki dah lama dah baru nak pergi bayar. Gitu sama. Tak? Patutnya tak sambil pergi motosikal. Jadi ambil barang sampai tutup kedai sama orang. Gitu sama. Lepas tu nak cari mula. Biarlah. Kita kena cari juga apa daya sekarang, guna Facebook, guna blog dan sebagainya. Bila keadaan putus asa pada adab tak bertemu dah, dia dan waris dia, maka boleh kita sedekahkan. Tapi kalau tuang dia mari balik, tuang dia kena kata gati lah. Walaupun kita sedekah dah. Umpamanya kita tukar rata, lama dah, tahun 80, tukar rata. Jadi tak ingat bawa pitih. Tuang komen tak apa lain kali lah. Tak apa lah, saya percaya lah kawak. Tak ingat kita pun setahun. Tengok-tengok kedai tutup nyerombok di kerajaan kedai. Nak buat pembangunan. Maka tak jumpa. Bila berlaku tahun 81, hilang tuang kedai. Jumpa tak jumpa 2013 ni. Jumpa masa tepek jara. Bukan awak tu pemain motor. Sama-sama khabar atau wakok belaka. Mana tak? Saya cari awak setahun itu. Ingat tak? Ambil berbeki kata tak bayar. Jadi kita kena minta halal dengan dia. Kalau dia kata halal, halal. Kita bayar. Dia kata Allah 30 tahun dah. Kira apa kau gitu bayar lah. Bayar RM10. Kena bayar juga. Tak? Kena bayar hak orang tu tak? Lepas tu nak marah, kira kita semua tak kira. Dah mudah bayar. Bodoh. Itu orang, mana orang. Masa salat berjemaah, saya ikut imam baca surah dengan perlahan. Tak apa tak? Boleh? Tetapi jangan sampai kita lalai. Kita nak ikut bacaan kerana kita nak tegur bila imam tersangkut. Macam mana caranya? Isteri nak menghormati suami. Sebab itulah bila kita kahwin, orang puan, kita kena ingat suami kita ni besar pada raja dalam negeri ni lagi. Suami kita ni besar daripada Perdana Menteri lagi. Bila dia kata A, dia kata B, baru kita kahwin. Ni tengok orang belaki nak belaki, bahasa gila nak belaki. Lepas tu kau suruh nak mau ikut. Bila kita kata lain, pewek mulut-mulut jadi macam kotak kasut. Jadi payah tak faham hak. Suami tu gitulah. Panggil kena pergi selalu. Kalau tengah masak, lapar periuk. Tu hak suami jangan main. Tapi kalau isteri panggil, tak ajak pergi.